Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara saya yang berhormat Menteri Besar Ustaz Datuk Jimat Yaakob, Saudara Anthony Loke Menteri Pengangkutan, Saudara Saifuddin dan Nik Nazmi dan CKSN, rakan-rakan dari syarikat yang terlibat dalam pembangunan ECRL, pimpinan dan juga rakan-rakan yang hadir. Alhamdulillah, hari ini kita mencatat satu lagi sejarah, iaitu pelancaran satu projek besar dalam negara. ECRL ini merupakan projek raksasa yang melibatkan kerjasama penuh kerajaan negara China. Walaupun ada perbincangan tentang permasalahan kos tenaga kerja itu dibangkitkan, kami dalam kerajaan perpaduan sekarang, seperti yang dijelaskan oleh Saudara Anthony Loke, tentu terus meneruskan komitmen yang lalu ini dengan beberapa penyesuaian. Sebab itu dalam rundingan saya dengan pimpinan negara China baru ini, pengalaman ECRL ini sangat penting. Pertama, supaya pengurusan keputusan-keputusan projek-projek baru yang lain itu lebih telus dengan mengikut peraturan tata kelola yang ketat. Kedua, menyebut kepada pimpinan kerajaan negara China seperti mana yang dilaksanakan oleh CCC dan juga sekarang Jili, projek besar di Tanjung Malim, itu mengambil kira peluang penyelidikan, R&D, latihan kepada anak tempatan, dan peluang-peluang kontrak yang sederhana atau kecil kepada syarikat-syarikat tempatan. Dan ini dalam peringkat-peringkat yang berikut, dalam projek-projek berikut akan ditekankan, dan saya suka cerita kerana perkara ini telah pun dipersetujui. ECRL ini seperti yang ditekankan akan menjadi pembangkit, pencetus perubahan pembangunan bagi negeri-negeri yang dianggap terpisah daripada perkembangan pusat pertumbuhan di Lembah Kelang. Jadi oleh itu saya tekankan apa yang dijelaskan oleh Saudara Anthony Loke, bahawa kerajaan negeri dan Balai Perbandaran harus juga bersama untuk bukan saja memanfaatkan kemudahan ini, tetapi mencari jalan dan kaedah baru bagaimana boleh mencetuskan perubahan melalui pelaburan baru, menggunakan peluang yang ada melalui pengangkutan, bukan saja pengangkutan orang ramai rakyat, tapi juga pengangkutan dari segi bahan-bahan pengeluaran pertanian dan industri. Dan saya ucap terima kasih kepada saudara saya Ustaz Mat Yaakob, Ustaz Kerajaan Negeri, seluruh jantara Kerajaan Negeri, kerana mengikuti perkembangan dan liputan kemajuan projek ECRL di negeri Kelantan telah mencatat satu rekod yang baik kerana beri kerjasama dan pengambilan tanah yang lebih cepat dan lebih kesat. Tapi tertarik juga saya kerana Tunjung ini menjadi pusat perhatian. Pertama, seperti yang disebut, beberapa pejabat-pejabat kerajaan persekutuan akan dibangunkan di sini. Dan ada satu kelulusan baru yang besar juga, iaitu ibu pejabat kontingen polis juga akan dibangunkan di Tunjung. Jadi ini akan memberikan ruang, kesempatan supaya daerah ini akan menjadi perhatian dan mudah-mudahan boleh dimanfaatkan dari segi projek-projek pembangunan. Kerana kalau kita lihat relatif negeri-negeri itu, dengan negeri Pantai Timur sedikit ketinggalan, seperti juga Sabah,
dan oleh yang demikian Kerajaan Persekutuan terus bertekad untuk menambah peruntukan dan kemudahan kepada negeri-negeri khususnya Kelantan. Nanti mungkin pada malam ini saya akan sebut umpamanya beberapa keputusan baru lebih daripada apa yang diumumkan dalam Belanjawan Madani tahun lalu, iaitu projek-projek yang saya percaya akan dapat membantu membangunkan negeri Kelantan supaya jangan ketinggalan daripada negeri yang lain. Sebab itu suatu kaedah yang sangat penting ditekan oleh Saudara Menteri tadi ialah dalam rangka 2 tahun 3 tahun sebelum siap perjalanan ICRL sepenuhnya, mesti ada perancangan yang teliti untuk memastikan ada corak perubahan yang lebih ketara di Pantai Timur, khususnya di Kelantan. Kerana di antara masalah yang besar dalam perbincangan kita dengan pelabur-pelabur, ya, termasuk negara China, mengapa kurang perhatian ke Terengganu, terutamanya Kelantan? Itu disebut soal pelabuhan. Dan kalau pelabuhan tidak ada, pengangkutan memudahkan umpamanya menggunakan pengangkutan untuk pengeluaran barang-barang hasil di Kelantan, sama ada saya sebut tadi pertanian atau industri. Jadi sebab itu kita harus ada beberapa tindakan segera yang lebih agresif untuk menarik pelabur dengan menjamin beberapa insentif baru dan proses kelulusan yang lebih cepat. Di antara hal yang dikeluhkan oleh ICRL awalnya dan pelabur-pelabur termasuk yang kita berunding baru-baru ini di negara China ialah ease of doing business. Ya, dia nak labur, insentif ada, kemudahan-kemudahan ada, tetapi kecepatan kelulusan itu jadi masalah. Terlalu banyak kerana, dan ini saya percaya Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kalau jalinan kerjasama itu lebih akrab akan memudahkan projek yang akan beri manfaat kepada negeri termasuk Kelantan. ICRL sendiri telah melibatkan lebih 2,100 syarikat tempatan, dan ini termasuk syarikat kontrak, perunding, pembekal sejak 2017. Jadi andaian yang mengatakan bahawa projek ini dimonopoli sepenuhnya dari negara China, tidak sepenuhnya benar, walaupun seperti mana saya sebut tadi, dalam rundingan kita dengan kerajaan China dan syarikat-syarikat, semua projek-projek baru ini kita tak tekankan supaya ruang dan peluang kerja civil, kontrak dan consultants dan lain-lain itu patut diberikan kesempatan kepada syarikat tempatan. Bila saya umumkan Proton 90X baru-baru ini dengan syarikat Jili umpamanya bersetuju supaya memberikan peluang latihan kepada anak-anak tempatan termasuk anak-anak Melayu, dan pada peringkat awal dia akan bawa 300 yang akan dilatih dalam bidang pengkhususan yang tidak diperolehi di sini. Jadi sebab itu dalam rundingan kita dengan syarikat-syarikat ini, pimpinan kerajaan perpaduan sekarang telah mengambil pendekatan yang lebih jelas, lebih telus dalam mengingatkan bahawa kos yang munasabah tidak terlalu tinggi, kerana ini akan melibatkan keputusan kita tentang kos tambang itu nanti, ya. Tambang tentunya harus diambil kira, kalaupun kemudahan itu cantik dan canggih, kalau terlalu tinggi mungkin membebankan rakyat. Tetapi tambang itu sebenarnya itu terkait dengan kos pembinaan. Maka kalau pembinaan itu kos itu melambung tinggi tanpa terkawal, ia akan membebankan rakyat. Sebab itu beberapa dasar yang kita teliti ini mengambil kira hal-hal yang sedemikian. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan, dan bukan saja masyarakat di Tunjung tetapi Kota Baru dan Kelantan ini beroleh suatu berita baik, kerana bukan saja ditekankan soal ICRL khusus,
Tetapi yang saya nak tekankan di sini ialah kesan sampingan dari Israel ini terletak kepada keupayaan kita, dan saya percaya saya akan terus bincang dengan Menteri Besar. Kita boleh ada jatuh kuasa dan serahkan pimpinan pusat untuk terus berunding, cari jalan, dan bila ada rombongan pelaburan, kita tak pernah tinggal mana-mana negeri, ya. Seperti mana yang saudara Anthony Lok tahu, bila kita pergi ke Kelantan, ke negeri Cina baru ini, kita sebut keupayaan negeri supaya jangan semua pelaburan itu tumpu pada pantai barat atau di Lembah Kelang, kita sebut. Tetapi tindakan susulan itu harus diambil oleh kerajaan negeri dan pimpinan negeri dalam kerjasama dan perselarasan dengan kerajaan persekutuan. Dan saya percaya KSN dan pegawai kanan yang ada di sini akan terus memberikan kerjasama mereka supaya pembangunan kita ini lebih merata dan lebih adil. Jadi sekali lagi saya ambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada semua pihak menjayakan program pada hari ini, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim melancarkan pembinaan seterusnya. Stesen pertama, ini pertama ada rekod yang bagus, Daniyah ke Tunjung dan Kota Baru, dan merupakan projek pertama yang dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.